Salam sejahtera, salam perpaduan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis yang bermulut emas. Salam sejahtera, salam perpaduan kepada Yang Berhormat YB Ahmad Nasrullah. Walaupun beliau tidak dapat bersama kita kerana menghadap TMJ di Johor, tetapi jiwa, raganya tak ada, jiwa bersama kita. Yang saya hormati, yang berbahagia, Datuk Nur Azman, Ketua Setiausaha KPKT, Ketua-Ketua Jawatan, seluruh keluarga KPKT yang berada di sini secara fizikal dan juga atas talian di seluruh negara, barisan pimpinan, seluruh warga KPKT, rakan-rakan dari media, selamat pagi, salam sejahtera. Let me take this opportunity to wish everyone a happy and blessed New Year 2023. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, ini merupakan amanat pertama saya selaku Menteri KPKT. Saya sedar ini merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang cukup penting sekali. Sebelum saya mulakan amanat, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada seluruh warga keluarga KPKT yang telah pun menyambut kedatangan saya untuk bersama kita melakah kejayaan demi kejayaan. Saudara-saudari, tidak lupa saya merakamkan penghargaan kepada Timbalan Menteri kita, seorang anak muda yang berjiwa besar, berdedikasi dan sentiasa sedia untuk membantu saya. Saya rasa terpanggil juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk KSU selaku seorang pemimpin yang cemerlang, berjaya mengemudi kementerian kita pada tahun lepas mencapai pelbagai kejayaan. Dan juga mantan menteri Datuk Sri Rizal Marikan, Timbalan Menteri Datuk Sri Ismail bin Talib dan seluruh rakan-rakan semua. Saudara-saudari, tahun ini merupakan 2023 adalah satu tahun yang cukup penting. Kerana inilah kali pertama negara kita mula ada kestabilan politik. Dan ini merupakan satu peluang keemasan untuk kita membina semula tanah air kita yang tercinta ini. Next. Dalam tempoh sebulan, walaupun hanya sebulan saja, bersama dengan barisan pimpinan tertinggi KPKT, saya telah pun melakukan beberapa inisiatif dan antaranya, yang pertama, buat spot check dan gesa. PBT meningkatkan kebersihan 18,000 tandas awam di Malaysia. Jangan pandang ringan, tandas yang bersih, rakyat sejahtera. Yang kedua, kita berjaya tubuhkan Special Task Force untuk selesaikan 550 projek perumahan sakit dan terbengkalai. Tidak sampai 1 minggu pengumuman dibuat, mesyuarat telah diadakan. Yang ketiga, kita telah membuat lawatan spontan kawasan tumpuan pelancong dan tahniah dan syabas kepada SW Corp. Tuan Haji Ismail telah mengarahkan di mana konsesi perlu untuk memantau masalah kebersihan sampah di kawasan pelancongan, bukan buang sampah 3 kali seminggu, tetapi pasukan pemantauan 24 jam sepanjang hari. Keempat, kita menggeser di BKL dan telah BKL pun telah mencari penyelesaian bagi 25 hotspot banjir kilat. Dan saya jangka sekurang-kurangnya dalam tempoh 100 hari pertama, kita dapat selesaikan sekurang-kurang 3 sampai 4 hotspot banjir kilat di kawasan pentadbiran di BKL. Yang kelima, respon pantas semasa bencana. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan bomba dan penyelamat Malaysia yang diketuai oleh Datuk Noh Hizam, Datuk Wahab dan juga kejadian tanah runtuh Padang Kali. Betul menyedih dan menyayat hati. Tetapi pasukan bomba dan penyelamat
telah berjaya mempamerkan prestasi yang amat cemerlang. Kejadian berlaku pada pukul 2.24. Pasukan bomba sampai 2.55. Tak sampai 30 minit, pasukan kita sudah sampai. Oleh kerana itu, antara 92 orang mangsa, 61 orang berjaya diselamatkan. Dan atas usaha yang tidak pernah berputus asa, kesemua mangsa, 31 mayat 100% berjaya dikesan dan akhirnya dikebumikan. Jasamu dikenang. Yang keenam, kita menghargai penghematan bomba dan komited untuk meningkatkan kebajikan anggota bomba. Ini memang telah dinanti-nantikan. Dan Datuk KSU pun berpandang serius di mana pasukan bomba dan penyelamat wajar diberikan pengiktirafan yang sewajarnya. Yang ketujuh, Tribunal Pemberi Rumah dan Tribunal Pengurusan Strata, Strata Management Tribunal and House Buyers Tribunal. So, semua 39 kekosongan telah diisi sepenuhnya. Dan mengikut laporan terkini di bawah pimpinan Puan Sunita Kor, jumlah kes tertunggak di seluruh Malaysia hanya 0.75% sahaja. 99.25% telah pun berjaya diselesaikan. Yang ke-8, kita telah bersama di BKL selepas lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam tempoh tidak sampai 1 bulan. DBKL berjaya atas arahan PM dan KPKT mengenal pasti 26 projek perindahan dan pembersihan bernilai 100 juta ringgit dan bakal dilaksanakan. Saudara-saudari, selepas ini, next. Perkhidmatan asas terbaik menjadi misi utama KPKT. Ramai bertanya, apakah misi utama kita? For the first year as a minister, I prefer and choose to back to fundamentals and back to basics. Jangan pandang ringan. Yang pertama, apakah itu perkhidmatan asas? Jalan raya yang rata. Jangan pandang ringan. Kerana jalan, jumlah kematian kemalangan setiap tahun atas jalan raya, dia meragut 7,200 nyawa. Bermaksud setiap hari ada lebih 20 rakyat Malaysia mati di atas jalan raya. Dan antara sebab adalah jalan raya yang berlubang, khususnya untuk penunggang motosikal. Oleh kerana itu, kepada seluruh YDP 155 PBT yang sedang menonton siaran langsung ini, maka jalan raya yang rata merupakan antara misi utama KPKT tahun ini. Kita jangan ada lagi jalan yang bukan diturap, dibaiki macam kita jahit kain. Kita haruslah seluruh peruntukan maris wajar digunakan dengan sebaik-baiknya supaya jalan kita rata dan selamat digunakan. Yang kedua, lampu jalan yang terang. Ini memang akan sentiasa isu ini dekat di hati rakyat. Dan lampu LED ataupun pakai solar energy wajar menjadi hala tuju ke depan. Yang ketiga, longkang yang bersih. Gambar ini dekat dari Jepun lah. Tapi jika Malaysia, insya-Allah satu hari nanti longkang kita pun bersih macam ini. Selepas longkang bersih bukan saja untuk sedap dipandang, tetapi oleh kerana longkang yang bersih, kita elakkan banjir kilat. Apabila keadaan banjir kilat, rakyat pula sejahtera. Ini adalah penting. Yang keempat, tandas bertaraf BMW. BMW bukan kereta BMW, tapi dia bersih, menawan dan wangi. Jangan pandang ringan. Ini gambar bukan saya ambil sendiri. Bukan di Jepun. Tetapi di tanah air kita. Di R&R Sepang. R&R Sepang. Dia macam resort rekreasi. Memang bersih, menawan dan wangi. Jangan lupa, dulu kita ada dasar pandang timur.
Negara Jepun terkenal sebagai negara yang mempunyai toilet bersih dan amat menawan sekali. Tahu tak saudara-saudari, di negara Jepun kerajaannya memberi pengiktirafan kepada toilet of the year. Jangan ketawa, ini memang kerana mengikut kajian kerajaan Jepun, seorang manusia secara purata, jika kamu hidup 80 tahun, ada 1 tahun 12 bulan merengkok dalam toilet. Mandi ke, buat big business ke, small business ke. Memang tak boleh, jangan pandang ringan, khususnya apabila pelancong datang ke negara kita. Oleh kerana the first impression they have is on the toilet. Kita pergi Siam Paragon, saya tahu bulan 12 ramai pergi Bangkok. Betul? Pergi tengok Siam Paragon punya shopping center. Dia punya toilet semua 5 star. 5 star toilet. Dan ini sangat penting, oleh kerana itu saya telah pun minta Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan Datuk Nur Ihsan keluarkan arahan kepada semua PBT wajib ada skuad pengawas ataupun unit pemantauan tandas awam di seluruh negara. Dan jangan ketawa, sebenarnya kita ada Quality Restroom Association Malaysia, QRAM. Orang kata Persatuan Tandas Malaysia, yang telah pun diwujudkan oleh mantan Timbalan Menteri Datuk Seri Robert Lau di KPKT pada tahun 2005. Dan sebenarnya ini merupakan antara usaha yang walaupun dia nampak asas, ringkas, tapi dia bukan perkara yang remeh. Yang kelima, dasar dan SOP yang tidak menyusahkan atau membebankan rakyat. Saudara-saudara tengok gambar di sini. Parking meter on the car park. This is a genius work. Ada orang, car park is for the car to park, right? Tapi dia letak, ada kerajaan tempatan, letak mesin letak kereta atas lot parking. Bukan 1, 21. Maka di pusat bandar, tak ada tempat untuk letak kereta lah. Semua mesin yang park. Inilah yang membangkitkan kemarahan rakyat. Rakyat membuat aduan, tapi ada kerajaan tempatan yang tak pernah fikir. Yang kedua, ada juga kenaikan fee yang tidak munasabah. Saya bagi contoh, ada sebuah kerajaan tempatan, fee lesen anjingnya RM10. Tahun ini naik sampai RM150. 15 kali. Dan oleh kerana dia takut saya marah, dia letak lesen masih RM10. Tapi fee processing RM140. Genius. Saya tak nak sebut nama YDP, tak nak sebut nama Majlis Perbandaran untuk jaga air muka mereka. Tetapi saya pandang serius, tindakan akan diambil. Oleh kerana itu, saranan saya senang. Apa berdasar yang kita buat? Jangan kita lupa. Have you ever forgotten the famous quote in Gettysburg speech by the greatest American president, Abraham Lincoln? The only legitimate government, quote, the only legitimate government in the world is the government by the people, for the people, and from the people. Kita di sini sebagai penjawat awam. Jangan kita lupa, sebagai penjawat awam, setiap akhir bulan kita dapat gaji. Tak kira hujan ke, panas ke, ribut taufan ke, banjir ke, gempa bumi, gaji tetap dapat. Tapi jangan kita lupa, kawan-kawan kita, rakyat di bawah sana, yang bekerja di bawah matahari terik. Oleh kerana itu, kita kata kita berjiwa rakyat. Maka apa-apa keputusan. Saya tak bantah sekiranya ada kenaikan cukai, tetapi kita kenalah berpandaskan kepada satu prinsip. Prinsipnya adalah munasabah. Under the law, there's a reasonable man test. Adakah ini munasabah? Seperti saya katakan tadi, lesen anjing, RM10. Jika naik sampai RM15, okeylah, boleh diterima, munasabah. Tapi dari RM10 naik sampai RM150, ini memang nak cari pasar. Betul? Oleh kerana itu,
apa prosedur SOP garis panduan. Kita nak buat bukan nak menyusah. Sentiasa ingat, kita nak menyenangkan. Always remember the quote, we are here to facilitate. We are here not to frustrate. Ini adalah sangat penting. Yang next. Oleh kerana itu, kelima-lima perkara tadi, jalan yang rata, lampu yang terang, tandas yang bertaraf BMW, SOP dan juga garis panduan yang menyenangkan, kesemua ini mungkin dia adalah perkara asas dan ringkas. Tetapi jangan lupa, inilah isu yang sentiasa dekat di hati rakyat. Selepas ini, tahun baru ada tagline baru KPKT. Saya ingin memperkenalkan 3 tagline. First, #Stronger Together. Inilah pimpinan tertinggi KPKT. Kita lihat senior campus saya, Datuk KSU, segak, nampak handsome. TKSU, ketiga-tiga TKSU. Okay. Next, we are stronger together. Inilah keluarga KPKT. Terima kasih kerana menyambut kedatangan saya. Next. Okay. Stronger together bukan saja di pejabat, tetapi turun padang bersama dengan KP Bomba, dengan Datuk Izam Kamis dan lain-lain semasa bencana. Always remember the word TEAM. Orang kata kita bekerja sebagai satu pasukan. We work as a team. What does team means? TEAM means together everyone achieve more. Hanya kerana kita bekerja sebagai satu pasukan, saling hormat menghormati, saling bantu membantu dengan prinsip integrity. We are selfless, not selfish. Then we will make each and every one of us stronger together. Ataupun bahasa teguh bersama. Tagline yang kedua. Jangan lupa, unity in diversity. Negara kita merupakan negara yang cukup bertuah. Ini negara berbilang kaum, berbilang agama. Kita di sini bukan saja memperkasa ekonomi, kita juga memperkasa budaya. Selama yang tak tahu, Datuk KSU, Datuk Noor Azman, pegawai yang menjaga keselamatan bangunan ini namanya Gregory. Bodyguard Timbalan Menteri adalah Alfonso. KP perumahan kita Jaya Silan. Imbame Sugar, Heirloom Datuk. Kita ada Melayu, Cina, India, Kadasan, Dusun dan semua. Yang penting kita semua adalah rakyat Malaysia. Oleh kerana itu, kepelbagaian budaya, kepelbagaian bangsa adalah kekuatan kita, adalah keistimewaan kita. Bukannya perbezaan kaum dan agama tidak pernah menjadi batu penghalang kepada perpaduan nasional menjadikan bangsa Malaysia yang disegani, disanjungi, dihormati di seluruh pesada antarabangsa. That's why I say we are stronger together. And unity in diversity adalah merupakan satu. Oleh kerana itu, mulai minggu ini, kita akan lihat transformasi lobi utama. Setiap perayaan, I have managed to get the CSR from the corporate sector. Setiap hari raya, kita akan hiaskan lobi utama kita mengikut kebudayaan Melayu. Minggu depan, Tahun Baru Cina, then you will see that the kebudayaan Cina. After that, Deepawali, after that, Christmas. This is the beauty of Malaysia. Sebab itu slogan tourism Malaysia, Malaysia truly Asia. Next, Demi Pertiwi. Demi Pertiwi, ini adalah slogan yang dipakai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seorang legend yang menunggu 24 tahun. Akhirnya impian menjadi kenyataan. Dan segala perjuangannya untuk siapa? Bukan demi diri dia sendiri. Tak ada orang nak masuk penjara 11 tahun. Perjuangannya demi Pertiwi. Next. Kita boleh lihat, demi negara yang tercinta, inilah tanah tumpah darah aku. Inilah tanah yang kita pertahankan secara bermati-matian. Demi Pertiwi, kita sanggup bertunggus lumus.
Dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gunung tinggi kita panjat bersama, rula rendah kita daki bersama. Kerana demi Pertiwi. Inilah tiga-tiga tagline. #stronger together. #unity in diversity. #demi Pertiwi. Next. Tujuh fokus utama KPKT. Okey. Kita boleh percepatkan. Yang pertama, ini telah pun saya bangkitkan pada hari pertama saya melaporkan diri. Pertama, kita membangun dan memperkasakan peranan kerajaan tempatan. Jangan pandang ringan peranan kerajaan tempatan. Negara kita ada 3, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Tapi yang paling dekat di hati dan sentiasa rakyat berurusan adalah kerajaan tempatan. Oleh kerana itu, kerajaan tempatan yang mesra rakyat, sedia membantu, have always ready to facilitate, adalah merupakan satu kayu pengukur kejayaan KPKT. Yang kedua, fokus kedua, kita membangun potensi PBT bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara. Ini bangunan MBI kerana ini kawasan dalam kawasan saya. Membangun potensi PBT banyak bergantung kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kita harap di mana kerajaan PBT dengan inisiatif yang kreatif dan inovatif boleh tambah hasil dan akhirnya menjadi kerajaan tempatan yang mampan dan mampu berdikari. Yang ketiga, merancang perumahan yang lebih komprehensif dan berdaya saing. Saya tahu sebenarnya untuk memiliki sebuah rumah ataupun tempat kediaman adalah impian setiap rakyat Malaysia. Oleh kerana itu, rumah itu tempat berteduh. Bukan saja sekadar tempat berteduh. That is where we call home. That is our home. Oleh kerana itu, perancangan perumahan yang lebih komprehensif dan berdaya saing wajar kita pertingkatkan dari masa ke semasa. Dan sukacita saya ingin maklumkan, Kedutaan Besar Singapura telah bersetuju di mana pakar-pakar daripada Housing Development Board Singapore akan datang ke KPKT untuk berkongsi dengan pengalaman mereka bagaimana mereka membangunkan pembangunan mampu milik di republik tersebut. Yang keempat, memperkasakan komuniti tanpa mengira kaum. Komuniti pelbagai kaum adalah aset kita. Dan pelibatan komuniti sama ada dalam kempen pengurusan sampah ke, gotong royong ke, ataupun apa-apa kempen sebenarnya sangat penting. Oleh kerana itu kita harus melibatkan to actually elevate the participation of the community supaya dia lebih berkesan dan menepati sasaran. Yang kelima, fokus yang kelima, pengurusan sisa pepecah yang lebih efektif dan efisien ke arah ekonomi kitaran. From rubbish to go, waste to energy will be the future. Next, memperkukuh agenda bandar mampan dan pintah ke arah perbandaran baru. Ini merupakan satu usaha untuk transform negara kita. Daripada desa ke bandar, daripada bandar kepada smart city. Dan ini menunjukkan negara kita on the right track menuju ke negara maju. 7. Memperkukuh kesiapsiagaan Jabatan Bomba Perkhidmatan serta meningkatkan kebajikan anggota bomba. Ini adalah salah satu isu yang paling dekat di hati saya. Dan kerana saya tahu Jabatan Bomba dan Penyelamat, jasa baktinya memang sentiasa dipandang dan dihormati oleh rakyat di luar sana. Oleh kerana itu, marilah kita bekerja bersama sebagai satu pasukan. Nilai budaya kerja KPKT. The core value of our ministries. Next. Saya percaya budaya kerja KPKT tahun ini akan berteraskan kepada kebudayaan Melayu yang sebenar. Nilai-nilai sejagat seperti ini. Yang pertama, bersopan santun. Orang Melayu selalu kata, orang berbudi, kita berbahasa. Yang ketiga, saling hormat menghormati. Yang keempat, ringan turang, rajin bekerja. Dulu ada seorang pemimpin kata, orang Melayu malas. Saya tak setuju.
Saya percaya orang Melayu ni betul-betul rajin, tekun dan ringan tulang. Dan oleh kerana itu, berpaksikan kepada budaya-budaya, kebudayaan Melayu yang sebenar ini, menghormati alam sekitar, bersopan santun, berbudi bahasa, saling menghormati, lemah lembut, berjimat cemat dan lain-lain. Saya percaya kementerian ini akan menjadi kementerian yang paling cemerlang. Seperti slogan Dang Hill, gaya, mutu, keunggulan. Next. Kesemua falsafah pimpinan saya bersama KPKT adalah berpaksikan kepada 5 prinsip utama rukun negara. This are the 5 pillars. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Jika tiap-tiap pagi kita hafal ini dan lepas tu bawa prinsip ini masuk pejabat, saya rasa pejabat KPKT pasti cemerlang, gemilang, terbilang. Lepas itu, apa itu Kementerian ABCD? Dulu mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, slogannya kerajaan bersih, cekap, amanah. Saya pula ada konsep berasaskan kepada ABCD. Apa itu A? A, amanah. Adil, arif. Amanah kerana penjawab awam. We are here to serve the nation. Sangat penting. Dalam bahasa Inggeris, trustworthy. Kedua, adil. Adil kepada siapa? Bukan adil kepada diri. Bukan adil kepada poket sendiri. Adil kepada rakyat di luar sana. Kepada semua. Tanpa kira kaum dan agama. Ketiga, arif. Pasukan KPKT adalah pasukan yang profesional dan committed. Kita arif dalam kerja kita. Bermaksud we know what we are doing. And we exactly practice what we know. Yang kedua, B. Apa itu B? Bersih. Tengok tangan tu. Orang nak hulurkan apa, kita tunjuk ini. Bersih dan bela. Bela siapa? Bela rakyat. Inilah penting. Yang ketiga, C. Apa itu C? Cekap, cegas dan cepat. Orang kata minda badan sihat, minda sihat, badan cegas. Saya nak memupuk supaya antara konsepnya pegawai-pegawai KPKT sepertilah yang disarankan oleh IGP dulu. Pegawai-pegawai polis yang berperut besar tidak boleh naik pangkat. Saya rasa prinsip ini jika saya pakai dekat KPKT payah. Tetapi demi kesejahteraan dan kebahagiaan tuan-tuan dan puan-puan, gaya hidup yang sihat, saya tahu sebenarnya ramai pegawai-pegawai KPKT ini bekerja cukup keras. Pasukan saya pernah memantau pukul 11 tengah malam sampai pukul 12. Datuk KSU masih ada di pejabat. Datuk TKSU pun ada juga. Waktu tengah malam, mereka bekerja sampai larut malam pukul 12. Tapi kadang-kadang work life kena balance, Datuk. Kena jaga kesihatan. Tetapi ini menunjukkan, pasukan kita ni memang committed dan profesional. Oleh kerana itu, cekap, cegas dan cepat. Cepat bermaksud, setiap permohonan. Saya nak cadangkan, apa-apa permohonan, masuk kita set deadline. 14 hari ke 1 bulan ke apa, yang penting lulus, tolak, kita siapkan. Sebab itu, siapa yang pernah lawat pejabat menteri, meja saya sentiasa kosong. Kerana antara prinsip kerja saya adalah, sebelum saya balik, saya habiskan semua fail atas meja saya. Saya akan pastikan tak ada fail atas meja. Hari kerja hari ini, siap hari ini. That is how we move things together. D, yang disiplin. Saya pakailah gambar bomba ni. Bomba ni pasukan disiplin, pasukan uniform kita. Antara disiplin saya rasa sangat penting. Saya pernah buat pertemuan janji dengan Tun Dr. Mahathir. Appointment saya sama dia pukul 10. Saya sampai pukul 9. Saya takut lewat. Tapi Tun sampai pukul 8. Inilah antara nilai kerja yang diamalkan oleh seorang negarawan. This is one of the key to success, discipline.
kepada seluruh warga KPKT. Dulu saya pernah dengar, ada juga pegawai-pegawai waktu kerja pergi main golf. Ada, jangan kata tak ada. Tapi saya rasa mulai hari ini, tidak ada lagi lah. Kita nak main golf boleh, waktu lepas kerja. Ada juga pegawai-pegawai ambil kesempatan, namanya pergi kursus. Tapi akhirnya kursusnya di mana? Tropicana Golf Course. Ada juga, tapi tak apa. Itu bygone is bygone. We move on, tapi mulai hari ini, saya berharap sangatlah. Jangan ada lagi kerana ia akan merosakkan atau menjejaskan imej perkhidmatan awam kita. Okay. Selepas tu, next. Kita tahun ini, kita kena amalkan langkah-langkah penjimatan. Oleh kerana kekangan kewangan, boleh lihat berita sana, hutang kerajaan akhir Jun tahun lepas sudah cecah 1.05 trilion. Inilah sebabnya apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim angkat sumpah. Janji pertama dan dasar pertama yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri pertama dalam sejarah negara tidak ambil gaji untuk 5 tahun. Selepas itu, dia sendiri tak ambil gaji. Lepas tu dia potong gaji aku pula. Seluruh anggota menteri kena potong gaji 20%. Kita tidak ada rungkutan. Kita lela. And I support 100%. Kerana saya tahu, saya sedar betapa susah sekarang kekangan kewangan negara yang sedang kita alami. Sekiranya kita tidak berjimat-jemat, sekiranya kita terus boros, sekiranya kita tidak berwaspada, nescaya satu hari nanti negara kita mungkin akan bankrupt. Waktu itu, tuan-tuan, puan-puan, pencen pun tak ada. Jangan sampai hari itu baru kita sedar mengapa dulu kita tak berhemah. Oleh kerana itu, mulai untuk tahun ini untuk tahun ini saja. Yang pertama, saya cadangkan, kita akan elakkan ada majlis kerajaan yang secara besar-besaran. Dulu selalu kenduri, saya tahu, bulan raya saja, 30 hari kita berpuasa, lepas tu 30 hari kita beraya. Semua jabatan ada rumah majlis terbuka. Saya cadangkanlah kita buat satu besar punya sekali kumpulkan. Tak payahlah setiap pejabat pun ada satu. Nanti hari-hari pun kita buat kenduri. Yang paling tu, makanan tak habis. Lepas tu kita bazir. Ini sebenarnya saya nak sedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ikut bangsa-bangsa bersatu, lebih kurang 1 billion people are hungry and no food when they go to the bed. Ini adalah hakikat. 1 billion manusia atas bumi ini tidak ada makanan. Oleh kerana itu kita elakkan. Boleh buat. Jangan salah faham, boleh. Tapi elakkan majlis kenduri secara besar-besaran. Yang kedua, perancangan projek kenalah buat dengan unjuran yang tepat. Dulu kita buat anggaran saja. Saya cadangkan jika boleh, buatlah sekali dengan Build of Quantities. Pakailah quantity surveyors untuk kenal pasti. Supaya projek-projek KPKT ini betul-betul tepat kepada bajet yang diperuntukkan. Maka tak adalah, lepas tu tambah lagi VO, variation order, banyak tu. Lepas tu kita pula tersasar daripada bajet. Ini kita haruslah cari cara yang terbaik. Dan yang ketiga, lepas tu, gaya hidup lestari. If we can go paperless, go paperless. Kita boleh jimat elektrik. Jangan pula ada pejabat di seluruh negara, YDP semua atas talian, aircon buka 24 jam. Ini tak baik. Jika boleh, tak ada orang, kita tutup. Memang KPKT telah amalkan. Saya tahu bangunan ini pun pukul 6, aircon dah tutup. Memang kita jimat tenaga, tetapi inilah orang Melayu kata sehari sedikit, lama-lama jadi bukit. Okay, next. Selepas itu, akhirnya, saya nak buat satu pengumuman. Di mana di US, United States of America, dia ada Oscar Award. Dia ada Oscar Award. Anugerah tahun ini demi memberikan pengiktirafan
memberikan penghargaan kepada warga keluarga KPKT. Saya telah berbincang dengan Datuk KSU dan Timbalan KSU. Dengar YDP di luar sana atas talian, kamu pun layak juga untuk bertanding. We will introduce the Local Government Development Minister's Excellent Award, iaitu anugerah kecemerlangan Menteri KPKT sebagai pengiktirafan tertinggi di kementerian, di mana antara hadiahnya bukan saja ada wang tunai, piala, CJ, okay, dan juga saya untuk pemenang yang anugerah KPKT, Menteri KPKT, saya akan sendiri hantar kepada Tan Sri KSN untuk naik pangkat. Selain daripada itu, untuk memastikan di mana pegawai-pegawai kita sentiasa maju ke depan, selain daripada saya katakan ada piala, ada wang tunai, ada peluang naik pangkat, hadiah ini ada satu hadiah istimewa. Mereka yang memenangi hadiah ini yang layak diberikan peluang untuk belajar di universiti tersohor di dunia. For example, that you will be offered Harvard Leadership Program, Oxford Leadership Program. Oh, next one. Okay, ini gambar hiasan. Okay, University of Cambridge. Yes, we have University of Cambridge. And then the next one, National University of Singapore, the Lee Kuan Yew Public Policy School. Dia ada program seminggu, 2 minggu. Maka pemenang anugerah tersebut bolehlah mendapat peluang untuk menimba pengetahuan, terus belajar, because I believe in lifelong learning. Inilah caranya kita memperbaiki diri kita, dan mereka yang berjaya telah pun katakan salah seorang KP kita menjadi pemenang anugerah tersebut, dia belajar dekat Harvard Leadership Program. Lepas dia balik ke kementerian, dia bolehlah berkongsi pendapat ataupun apakah pengalaman beliau dekat Harvard. Dan inilah budaya belajar bersama, dan akhirnya kementerian kita akan menjadi kementerian yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Saudara-saudari sekalian, inilah slide yang saya telah pun sediakan. Saya percaya teamwork is very important. Saudara-saudari semua merupakan penjawat awam yang berjiwa besar. Tahun 2023, marilah kita sama-sama membakar semangat bersama untuk menjadikan KPKT sentiasa dekat di hati. KPKT sentiasa menjadi sanjungan rakyat di luar sana. Dan kepada semua seluruh anggota keluarga, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Bukan saja kepada pegawai-pegawai kita, tetapi pembayar-pembayar cukai kita. Sometimes we have forgotten the hands that actually feed us. Rakyat di luar sana yang bayar cukai, itulah sebab kita dapat gaji. Nah, inilah konsep bersama, dengan semangat gunung tinggi kita panjat bersama. Lurah rendah kita daki. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya memohon agar Ilahi terus memberkati saudara-saudari semua supaya kita terus sihat, sejahtera dan negara kita terus aman, makmur, maju dan harmoni. Itulah amanat saya. Sekian, terima kasih. Xie xie. Nandri Wanakem.